Okey. InsyaAllah sebentar Kita baca sama-sama boleh? Boleh bawa. Okey, insyaAllah. Cepatlah. Apa? Asmaul Husna. Apa? Asmaul Husna. Okey. Kita baca Asmaul Husna sama-sama insyaAllah. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salam. المؤمن المهيمن العزيز الجبار بالخالق البارئ المصور الغفار الفتاح العليم اللطيف الخبير الحليم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد حق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الحي القيوم جيد المجيد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو رؤوف الملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاتي على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون لا عن ذكره الغافلون. InsyaAllah majlis seminar ini kita jemput Al-Fadhil Ustaz bersama dengan tuan-puan insyaAllah. Bismillah. Baik, terima kasih Ustaz Zahli dan seterusnya lah semua yang saya kasihi, yang saya hormati. InsyaAllah kita berada pada program last lah ya. Kita dah bersama daripada tadi. Dan kalau ikut dari segi saya tengok jam sebenarnya menunjukkan pukul 1.56 pagi waktu Malaysia. Jadi dah pukul 9. Jadi apa ni saya cuba nak pendekkanlah ya, sebab kata ulama khairul kalami ma qalla wa dalla. Perkataan terbaik itu ialah pendek dan ianya menunjuk. Saya bercadang malam ni kalau boleh kita nak dapat buat kenal, tapi kalau dia sesuai kenal nanti dia akan jadi panjang sangat pula. Saya rasa dalam setengah jam maksimum ya, dengan keadaan sekarang. Saya rasa macam tu boleh ya, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Boleh, tak. Tu macam nak 15 minit gaya tu. Gaya lambat jawab tu kan.
Boleh ke setengah jam insya-Allah? Boleh insya-Allah ya. Baik, semua kita baca satu doa sama-sama nak? Doa ini baik dibaca setelah kita baca Asmaullahil Husna. Ya. Jadi kita baca dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, tidak adalah orang yang membaca doa yang sekali kita baca ni melainkan Allah akan mencabut keluar dari hatinya gundah gulana dan Allah akan memasukkan dalam hatinya kegembiraan. Ya, jadi inilah yang kita nak sebab tadi sebelum kita berhenti tadi kita cerita bahawa kita nakkan ketenangan dan tanda ketenangan bila hilang adalah kita payah nak khusyuk ketika melakukan ibadat. Tetapi ketika kita lakukan benda yang jauh daripada ibadat, kita fokus, kita semangat, bagi perasaan. Tetapi bila ibadat, kita rasa lemah, tak semangat. Jom kita baca doa ni sama-sama insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka wa adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a khuzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Amin ya rabbal alamin. Baik, Nabi sebut sekali lagi kata tidak adalah orang yang membaca apa yang kita baca sebentar tadi, Allah akan mengeluarkan daripada hatinya kegundah gelanaan, duka cita, sedih, dan Allah yang memasukkan dalam hatinya kegembiraan. Baik, semua yang saya kasihi, kalau ramai kita, alhamdulillah orang lelaki-lelaki ya, kita dah berjalan masuk daripada babus salam, muslimah tak boleh kan? Daripada babus salam muslimah tak boleh kan? Orang lelaki-lelaki, kita berjalan daripada babus salam. Babus salam. Ya. Yang kita daripada tembus daripada sini keluar ke lalu makam Nabi tu. Pintu yang kita masuk tu namanya babus salam. Dah. Sudah kan? Baik. Bila kita lalu dan kita akan nampak raudah belah kiri kita kan? Okey. Kita tak boleh masuk ikut tu lah. Kita nampak je orang kat. Baik, saya nak ambil satu perkara yang mungkin marilah kita sama-sama perasan ya. Nak masuk ke raudah daripada situ, kita perasan dia ada copper. Dia ada macam gerbang kan? Gerbang besi tu. Actually copper kan, dia macam copper kan? Dia macam mas-mas sikit. Baik, dia ada 1, 2, 3. Saya nak ambil satu je untuk kita duduk di Madinah ni. Kita masih ada, Allah bakikan hari ni insya-Allah, hari esok dan lusa. Tetapi saya nak kita perasan apa yang tertera di situ merujuk kepada perkataan Nabi. Ya, merujuk pada perkataan Nabi. Apa kata Nabi? Nabi kata dalam, dan itu diletakkan jadi copper tooling, diletakkan kat situ, kat gerbang tu. Nabi SAW menyebut,
syafa'ati wajabat li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafa'ati wajabat li ahli al-kaba'ir min ummati. Maksud dia adalah syafaat aku, kata Nabi, wajib kepada umatku walaupun dia adalah seorang yang melakukan dosa besar. Saya ulang sekali lagi ya. Nabi sebut syafaat aku, kata Nabi, yaumal qiyamah. Syafaati yaumal qiyamah ya. Maaf saya tertinggal yaumal qiyamah. Syafaati yaumal qiyamah wajabat li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaat aku, kata Nabi, pada hari kiamat mesti dapat pada umat aku walaupun dia seorang yang pelaku dosa besar. Hadis ini bukan suruh moralnya kita buat dosa besar tak. Tapi moral hadis ni adalah Nabi nak bagi tahu Nabi sayang walaupun ada umat Nabi yang melakukan dosa besar. Walaupun dia itu seorang yang pelaku dosa besar, sebab Nabi terlampau sayang pada dia. Itulah masalah Nabi dengan kita. Sebab Nabi terlampau sayang dan Nabi lebih sayang kita ya, daripada seorang ibu yang menyayangi anak dia. Jadi kerana itu semua yang dikasih sekalian, marilah kita datang kat sini. Kita azam untuk kita mendapat syafaat tersebut. Dan dapat syafaat tersebut, marilah kita laksanakan. Ya, kita laksanakan paling tidak ada dua benda asas daripada agama yang ditinggal oleh Nabi. Ya. Inilah perjuangan kita melaksanakan dua perkara ni. Apa dia? Simple je. Yang pertama adalah kita hidup adalah untuk supaya kita makin akrab dengan Allah pada setiap hari. Pada setiap hari kita nak kita makin akrab dengan Allah. Dan yang kedua, pada setiap hari kita nak semakin rapat sesama Islam. Kita nak semakin rapat sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita kena buat. Dan inilah azam dan kita akan katakan pada diri kita, inilah yang kita nak kena lakukan dalam hidup. Sebab Islam ni, agama dia mesti ada yang kaitan dengan Allah, dia mesti ada kaitan dengan manusia. Mesti. Ya. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Ibnu Umar berkata seorang lelaki datang jumpa Nabi dan bertanya pada Nabi SAW, Ayun nas ahabbu ilallah. Ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, manusia apa yang paling disayangi oleh Allah? Dan ini sebenarnya malam ni, sebab tu kita datang kat sini dengan tujuan itu sebenarnya. Ya. Sebab nak laksana hadis ini. Seorang tanya Nabi SAW, siapa manusia yang Allah paling sayang? Ayun nas ahabbu ilallah. Yang paling disayangi oleh Allah. Apa jawapan Nabi? Kata Nabi, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang Allah paling sayang ialah, kata Nabi, siapa orang yang dia paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah. Yang ni orang tu tak tanya tapi Nabi jawab. Dan amal yang Allah paling sayang adalah sururun tudkhiluhu ala qalbil mu'min. Dalam riwayat lain kata Muslim. Adalah rasa gembira yang kita boleh campakkan ke dalam hati saudara Islam kita yang lain. Itu amal yang paling Allah sayang. Tadi manusia yang paling Allah sayang ialah orang yang paling banyak melakukan manfaat kepada manusia lain, dan amal yang paling Allah sayang ialah kita masukkan rasa gembira dalam hati orang lain. Atau kata Nabi, kamu melepaskan kesukaran pada seseorang, au takshifu anhu kurbatan. Kita nampak orang tu ada susah, kita lepaskan kesusahan dia. Ataupun kata Nabi SAW, au taqdi anhu dainan, ataupun kamu tolong settlekan dia punya masalah hutang. Au tatrudu anhu ju'an, ataupun kamu tolong selesaikan dia ada masalah lapar. Dan Nabi sebut, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lahu. Dan seandainya aku berjalan dengan seorang saudara aku, kata Nabi, untuk aku menunaikan hajat dia, itu lebih aku suka daripada min an a'takifa fi hadzal masjid, ay Masjidil Madinah. Aku lebih sayang buat benda itu daripada aku melakukan i'tikaf selama sebulan
dalam masjid aku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya semua yang dikasih sekalian, Nabi sedang ajar kita semua yang datang ni, yang kata sayang Nabi, nak dapat syafaat Nabi, marilah sama-sama, sebab umrah akan berakhir, ziarah akan berakhir, tapi bekas kita nak bawa dalam hati kita. Dan dia mesti ada kepada call to action dia. Apa amalan kita balik nanti? Amalan kita adalah kita sama-sama nak menjadi orang yang setiap hari fikir bagaimana aku nak akrab dengan Allah, dan setiap hari fikir bagaimana kita nak masukkan kegembiraan dalam hati orang-orang saudara-saudara Islam kita yang lain. Walaupun semua yang saya kasih sekalian sedihlah sebab kat Madinah kita tak dapat buat sangat kan. Saya tak tahulah kalau pengalaman kita. Kalau kita semayang, orang sebelah biasa senyum kat kita, salam ke? Jawapannya tak. Ya, kita tak dapat buat benda tu. Di Masjid Nabi zaman dulu, orang tak akan duduk di Masjid Nabi, melainkan mereka akan duduk rasa perasaan sayang, kasih antara satu sama lain. Zaman sekarang, kita tengok di Masjid Madinah sendiri, kita tak pernah peduli kat orang sebelah tak pernah peduli kita, dia tak senyum kita, dia tak pandang mata kita. Masing-masing nak masuk 100,000 dalam masjid, keluar daripada masjid 100,000. Akhirnya kita ada angka, tetapi kita tidak ada kualiti langsung umat Islam. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran merujuk kepada sifat orang Yahudi, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu nampak mereka, wow, jamaah ramai, 100,000 datang. Tetapi hati mereka berantakan. Dan sebab itu semua yang dikasihan, kita sebenarnya dalam kumpulan kecil kita ni, kita nak kalau boleh, ada kesedaran itulah. Ada kesedaran. Supaya kita rasa bagaimana kita nak menggembirakan saudara-saudara kita. Paling tidak dalam kafilah kita ini. Paling tidak nanti insya-Allah kita beri senyuman pada sesiapa yang kenal atau kita tak kenal insya-Allah ya. Baik, jadi semua yang saya kasih sekalian, kita harap sangat-sangat itu menjadi amalan kita, dan marilah kita memanfaatkan setiap masa, dan semua ini akan menjadi di sisi Allah sebagai akhlak yang kita nak bawa balik. Kita nak bawa balik ibadah, kita akan ibadah antara kita dan Allah, tetapi akhlak antara kita dan Allah dan antara kita dan manusia ya. Antara kita dan manusia. Baik, semua yang saya kasih sekalian, saya nak habiskan dengan satu hadis Nabi lagi sebagai penutup lah kiranya. Apa kata Nabi SAW? Hadis ini juga kita tengok dalam Jami' Tirmidzi, kita boleh tengok dalam Musnad Ahmad daripada Syaddad ibn Aus. Kata Nabi SAW, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqah. Kata Nabi, orang yang paling aku sayang dan yang akan duduk dengan aku paling dekat pada hari kiamat. Siapa kata Nabi? Orang yang paling mulia akhlak dia. Jadi kalau kita nak jadi orang yang Nabi paling sayang dan orang yang kita paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat, kata Nabi, maka di kalangan kamu ialah orang yang paling mulia akhlak dia. Semua yang saya kasih sekalian, jom kita sama-sama makin hari makin haluskan akhlak kita, makin hari makin elokkan akhlak kita sesama kita. Semoga insya-Allah dengannya kita akan menjadi seorang yang benar-benar mengikut Nabi, bukan hanya pada slogan kita, bukan pada azam semata-mata, tetapi ada tindakan dalam kehidupan seharian kita insya-Allah ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian, saya kira ada tak mungkin sebab nanti sikit lagi ada tak soalan? Dia soalan yang dalam masa, kalau ada pun saya akan jawab dalam masa yang sangat pendek. Baik. Baik, oleh kerana tak ada soalan, sebab memang ya. Dia berkaitan dengan apa? Tak apa, ya Allah. Dan sekarang kita tengok Arab Saudi kan dia buat macam Madinah ya. So saya tak tahu Mekah ni macam satu kompleks. Tak bercakap dia jadikan satu tempat pelancongan ni.
adakah benda tu akan menghilangkan keberkatan? Oh. Okey. Soalan, adakah dia akan menghilangkan? Dia ada hadis ke apa kan? Kalau tak boleh sandarkan. Baik, dia sebenarnya macam yang sebenarnya kita ini yang datang ni pun pasti berbeza kalau kita datang masa zaman yang baik zaman dululah. Dah berbeza dah. Kita masuk je kita dah rasa berbeza. Sekarang kita nak dapat feel tu kita kena berjuang. Kita nak dapat feel roh Madinah tu kita kena fight. Kalau kita follow the flow, memang kita akan hanyut dengan shoppingnya, dengan bisingnya, dengan apa segala macam. Itu baru tempias daripada apa yang Muaz kata tadi. Ya. Sebab keluar sikit je daripada bumi Madinah ni kan, berapa konsep besar dah dibuat kan. Jadi banyaklah kalau nak cerita benda tu, nanti mungkin sekabutkan lagi kita. Ya, tetapi itu realiti yang sangat menyakitkan lah. Ya, kita boleh tengok depan mata kita. InsyaAllah kalau kita nak bincang, kita bincang untuk lihatlah. Tetapi cukup saya bagi tahu bahawa kalau apa yang ada pada hari ini pun dengan gaya manusianya, dengan bentuk kerancakan pembangunan yang tak tahu memang di dunia semata-mata ni, kita yang mengerjakan haji dan umrah ni, saya yakin kita berjuang nak dapat rasa tu. Hatta kita pijak di bumi Madinah, ya, kita tak sama mungkin ketika kalau kosong zaman dulu. Ketika tak ada apa-apa, memang orang datang daripada jauh berjalan kaki untuk nak dapat ziarah Nabi. Sekarang kita dah tak rasa benda tu. Ya, walaupun kita kata kita jangan jadi seorang pelancong, tapi kita rasa kita pelancong. Jangan kita rasa kita special, ya. Jangan kita rasa kita special. Kita rasa kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang nak duduk kat dengan Nabi. Tapi masa mungkin, ya. Jadi cerita tu satu kesedaran, tapi saya hanya nak cakap untuk kita, sebab tu pada saya lah, ya, kita boleh pergi umrah banyak kali, tetapi adalah penting untuk kita sesama kita menjaga sesuatu yang boleh menjaga hati kita. Sebab kalau kita boleh jaga sesuatu yang menjaga hati kita, insya-Allah saki-baki kita katakan daripada roh-roh yang patut kita dapat tu kita dapat, insya-Allah. Kalau tidak, memang kita lara. Memang kita akan rasa, sebab yang ada di sini semua dah melancong, macam-macam negara dah melancong. Kita rasa datang kat sini melancong juga. Saya yakin kita akan rasa macam pelancong je. Ya, jadi sebab tu benda tu yang kita nak cuba jaga betul-betul, supaya ya Allah, nak melancong, jom kita melancong waktu lain. Kita pilih negara-negara best, kita melancong cara Islami. Tapi di sini bukan melancong Islami. Ini memang ziarah dan umrah. Dia memang betul-betul ziarah dan umrah. Ziarah dan umrah ni dia ada dia punya roh dia yang sangat klasik, sebab dia telah diamalkan sejak daripada Nabi Allah Adam AS. Jadi sebab tu Masya Allah nak dapat benda tu, kita seperti berjuang sebenarnya, ya. Seperti berjuang. Dan paling tidak, kalau Muaz rasa, Alhamdulillah. Kalau kita rasa, ni tak best lah, tak selesa lah macam ni, tak patut macam ni, rasa itu bagus. Berbanding, macam ni lah kita suka. Macam ni lah yang best, kan? Macam ni lah best, ya. Masa musim Piala Dunia dulu, masuk TV, masuk dalam bilik hotel, Masya Allah, 24 jam bola ada kat situ. Mungkin orang kata, ni lah best, Alhamdulillah ada kat hotel kita. Tapi adakah itu yang kita datang sejauh berapa ribu kilometer? Tentu tak, kerana itu kan. Jadi kerana itu semua yang dikasih lain, jomlah kita, kafilah kecil kita ni, kita berpakat sama-sama, kita ingat mengingat dan doa mendoa sesama kita. Saya sangat nak menyarankan, last lah ya, Mas, okeylah. Last, saya sangat menyarankan, tolong dalam setiap solat kita letak nama sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang lain dalam doa kita. Jangan hanya doa pada diri sendiri. Jangan hanya doa kita, family kita dan stop. Tolong cari siapa sahabat kita, saudara kita yang lain daripada family kita yang kita kena doa. Sebab inilah praktik daripada bagaimana kita nak sayang saudara Islam kita. Dalam Sunan Ibnu Majah
menuliskan betapa perkataan daripada Muaz, maaf saya, daripada daripada Abi Dzar, ya, daripada Abi Dzar. Nabi Abi Dzar berkata, aku tak pernah meninggalkan dalam solat aku mendoakan paling tidak 70 orang sahabat-sahabat aku, dan aku menyebut nama-nama mereka dan nama datuk-datuk mereka. Maknanya sebut tu betul-betul. Katalah, sebab orang Arab ni dia memang tahu keturunan kan. Jadi dalam solat tu didoa. Sebab tu kalau kita dengar ada sahabat kita bermasalah, terus biasakan diri kita doa, ya Allah, bantulah sahabatku, aku tahu dia sedang bermasalah. Ya, dan saya selalu sebut, kita selalu tengok masalah orang kat TikTok kan. Kita tak nak tapi dia datang kan. Dia datang. Orang berkelahi, ya. Orang berkelahi dia rakam, lepas tu dia post. Kita ambil kesedaran, kita tahu suami dan isteri yang berkelahi tu mesti cedera salah seorang daripada kedua-duanya sekali. Maka ambillah masa berdoa untuk dia orang. Jangan bahan lagi. Ya, kita tolong bahan lagi. Memang tak berguna lelaki dia ni. Aku dah tahu sangat dah bla 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 kita kan. Baik. Kita yang ikut Nabi ni, kita kena macam tu. Ya. Ambil masa doa. Kita tengok. Kita tak nak tahu masalah rumah tangga. Tiba-tiba kita tahu. Allah akan tanya kita. Apa kita buat pada saudara kita. Tadah tangan dan doa pada Allah. Wahai Allah, tolonglah ya Allah. Dia ada masalah rumah tangga dia. Allah, tolonglah ya Allah. Ya. Sahabat Nabi dia tak boleh. Kalau dia dengar seorang, katalah seorang sahabat, tiba-tiba mengadu sahabat dan dia terdengar dalam telinga dia. Dia boleh sembahyang hajat khusus untuk sahabat dia. Di belakang tanpa dia bagi tahu. Sebab itulah kehidupan sahabat best sangat. Indah sangat, seronok sangat, walaupun kita tengok sangat daif dia punya dunia dia. Dan saya harap sangat ya, semua yang dikasih lain, kita ada masa lagi di sini. Biasakan, sebab biasa kita doa kita, anak kita, family kita. Dan kita dah tak mula pergi keluar. Kita doa untuk siapa yang kita teringat, terlintas. Kita tahu kita ada masalah, ya, segala macam, semua yang dikasih sekalian. Itu yang kita buat. Boleh insya-Allah? Cuba buat kita sama-sama insya-Allah ya. Jadi baik, semua yang dikasih sekalian, jom kita ini soalan tambahan lah ni. Baik. Soalan ni okey, sebab saya akan jadikan di syllabus kita. Syllabus maksudnya esok, lusa, sepanjang kita bersama, kita akan cuba penuhi maksud kehendak daripada soalan ni. Yang pertama tadi, bagaimana kita nak masukkan ke dalam hati kita. Yang kita kata masukkan masjid, roh masjid dalam hati kan. Kita selalu kata, orang kata dalam roh, dalam hati ada taman. Dan aku adalah orang yang dalam hatiku ada roh masjid. Bagaimana kita nak bina? Sebab tu saya tadi bercerita dan mula bertanya tentang makna hayya 'alas solah, makna hayya 'al falah. Sebab saya nak mengarah ke arah itu sebenarnya. Dan kemudian insya-Allah kita akan, saya harap journey kita ni, perjalanan kita ni ada masa Allah bagi, walaupun memang sentiasa ada cabarannya. Cabaran siang, cara siang, cabaran askar, cara askar. Dah tak ada askar, budak-budak pi mari. Budak-budak tak ada, kucing mari. Jadi ya, kadang-kadang panas pula. Lepas tu tak hilang panas, tengah malam tak ada panas, pun panas juga. Jadi sentiasa ada cabaran mengikori kita sepanjang perjalanan ni ya. Jadi kena prepare. Jadi cuma saya harap kesediaan kita ya. Saya ya Allah datang, ingat semua yang dikasihi sekalian, hidayah Allah ada dalam ilmu. Bila kita nak ilmu, kita maknanya kita nak hidayah Allah. Pada hari kita dah stop benci dan tak suka pada ilmu, hidayah Allah dah mula berhenti. Itu yang menakutkan kita. Saya paling takut dalam hati saya, tak nak belajar. Saya paling takut rasa macam tu. Tak nak tahulah. Sebab itu menunjukkan bahawa Allah dah mula tarik hidayah pada kita. Jadi sepanjang kita bersama ni, insya-Allah, seluruh yang ada ni adalah sumber-sumber ilmu kita. Bukan saya, tetapi semua kita insya-Allah. Jadi sebab itu kita akan cuba dapatkan. Dan apa tadi yang kedua? Istiqamah. Istiqamah tu nanti insya-Allah kita cuba bincangkan insya-Allah. Sebab bila saya pun bercakap untuk kita sama berbincang bagaimana kita nak dapat melangkah daripada sesuatu yang bersifat luaran kepada sesuatu yang bersifat dalaman.
Sebab tu saya katakan tadi, kenapa kita tak tenang, apa ciri petunjuknya adalah kita tak khusyuk dalam solat. Tak khusyuk dalam solat adalah sebenarnya reflect kepada hati kita yang tak tenang. Orang bila dia tenang, dia khusyuk dalam solat, sebab bila dia khusyuk dalam solat, dia akan tenang. Ya, jadi sebab tu kita tak tahu terlampau liar hati kita sampai punya payah nak fokus untuk merasai kebesaran Allah pada ketika kita sebut Allahu Akbar. Ya, kita rasa sangat biasa. Kita tak rasa apa pun, ya. Dan sebab itulah semua yang dikasihi sekalian, sangat baiklah, sebab saya pun menanda last sekali, tapi biar orang kata sebut last sekali, saya masih ingat baru ni anak saya call, dia kata, ayah tolong baca syair yang ayah baca masa kuliah. Saya kata, syair mana satu? Ya, alah, ada satu syair, dia kata. Lepas tu saya tanya kenapa. Rupanya dia cerita kawan dia, kawan baik dia, ya, budak apa tu, 20 tahun, anak 20 tahun. Dia cerita kawan dia berbuka puasa baru ni, bulan Ramadan, tengah duduk sama-sama dengan family, tengah nak makan ni, dengan hidangan ni. Baru nak makan, tunggu azan, tiba-tiba dia kata, Mama, kenapa macam sesak nafas? Mama kata, just relax, tarik nafas, kamu lapar tu. Dia kata, okey, Mama, kenapa makin sesak? Kenapa saya tak boleh tarik nafas? Kamu ni, mak dia rasa kadang-kadang budak ni berlebih-lebihan kan? Dan kemudian dia kata, kenapa terlampau gelap? Saya nak cepat je. Tiba-tiba dia terlungkup di atas meja, mak ayah bangun, angkat dia, dan rasa nadi dan nafas dah tak ada dah. Budak 20 tahun. Bila macam tu saya tengok, okey, mungkin syair yang saya sebut, yang saya baca, mungkin dia pernah dengar. Ya, syair yang saya nak tutuplah mungkin malam ni, sebab bila kita istiqamah, begin with the end in mind, yang diajar kepada kita oleh Nabi. Dalam syair yang saya baca disebut apa dia? Wa tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza junna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min fata amsa wa asbaha dhahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Wa kam min sigharin yurtaja tul umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha qad qubbidat qurrahuhum lailatal qadri. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asha hina min ad-dahr. Wa kam 'inda as-sabahi fi qasrihi wa 'inda al-masa'i qad kana min sakinil qabri. Wa tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza junna al-lail hal ta'ishu ila al-fajri. Lebih kurang makna dia, berbekallah dengan amal takwa. Setiap kita berbekal dengan amal takwa. Walaupun orang kata kecil je, tetapi inilah amal takwa kita. Berbekallah dengan amal takwa, sebab kita tak pernah tahu satu perkara. Bila berlabuh tabir malam, siapa hidup di subuh hari. Berapa ramai si pemuda yang ketawa berdekah-dekah pagi petang pagi. Amsa wa asbaha dhahikan. Kadang-kadang bukan sekadar ketawa, dabik dada bangga anak jantan sebab buat dosa. Ya, berapa ramai orang ketawa berdekah-dekah dalam nasihat salafus soleh menyatakan bahawa man adznaba dhanban fa huwa yadhhak fa inna Allah Taala yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Orang ketawa bangga di atas dosa, Allah akan bakar dalam neraka, dia menangis meraung pada masa itu. Berapa ramai anak muda yang ketawa berdekah-dekah pagi petang pagi. Kain kafan untuknya telah dikoyakkan sedang dia tak tahu. Kita semua ni, semua yang dikasih lain duk ketawa ni, rupanya kain kafan dah digunting pun. Sedangkan kita tak tahu rupanya itu bahagian kita. Sebab yang muda rasa panjang lagi umur, ramai lagi orang tua-tua tak mati lagi. Sedangkan depan mata kita kan, yang bawa Grab baru ni kan, kalau orang cerita kamu ni dilanggar oleh kapal terbang, sampai mati orang tak percaya, takkan motor nak langgar kan. Accident kapal terbang sama kapal terbang lah. Tetapi bila berlaku, hadath sama hadath, bila berlaku. Baik, semua yang dikasih jalan, berapa ramai anak kecil yang diharap panjang umurnya, tetapi si kecil setelah sekarang, dia telah rasa gelapnya berada di liang lahat. Kita sekarang ni terang, kita rasa tak best lah gelap, tapi belum gelap lagi sebab dalam liang lahat jauh lebih gelap. Panas lah, dalam liang lahat jauh lebih panas. Tak lapang lah, dalam liang lahat sempit. Nabi pernah sebut keadaan macam ni saat manusia yang tidak punya amal tetapi pulang pada Allah. Berapa ramai pengantin yang diandam secantiknya tetapi belum datang malam gemilang, kematian datang terlebih dahulu. Berapa ramai
orang-orang yang sihat mati tiba-tiba, dan berapa ramai pula orang yang sakit panjang pula umurnya. Berapa ramai orang yang pada pagi harinya tidur dalam istananya, tetapi pada waktu asarnya dia telah ditanam dalam liang lahatnya. Satu benda, buatlah amal taqwa. Bila kita Allah bagi peluang amal taqwa, hargai, kita amalkan. Sebab inilah mungkin penyelamat kita di hari akhirat nanti. Jadi sebab itu semua yang dikasih lain, insya-Allah kalau kita ingat semua perkara tersebut, kita istiqamah. Saat kita lupa, kita akan mula cari alasan dan kita ikut hawa nafsu kita. Baik, saya kira cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi insya-Allah. Ya, pada hari esok kita akan ada latang keluar. Nanti kita akan berbincang banyak lagi bersama-sama, ambil kesempatan ni. Dan Ustaz Zuhaili dia ada satu hasrat. Okey. Jadi atas nama persaudaraan dalam ni, walaupun kita tak sempat ta'aruf lagi sebenarnya, ta'arufan kita dah jadi secara informal lah ya, cara tak resmi je. Tapi nanti kita akan buat cara resmi betul-betul, kita kenal diri masing-masing. Sebab ukhuwah Islamiah takkan terbina melainkan asasnya adalah ta'aruf. Kenal, hati nak kenal, hati nak dikenali, hati mula merasai simpati kalau dia ada masalah, rasa bangga kalau dia dapat satu nikmat. Baik, oleh itu kita nak muqaddimah lah pada malam ni. Ustaz Zaili, nak sebut nama ke ataupun? Okey, Ustaz Zaili tanya siapa lahir bulan 8? Siapa lahir bulan 8? Satu. Mana Aisyah? Oh, Masya Allah. Aisyah. Mana seorang ni? Siapa? Nick. Nick diam. Allahu Akbar. Amin ya Rabb. Tu doa sahabat tu. Baik, jadilah sebagai satu simbol, sebab kita bertemu semacam satu keluarga, walaupun kita ada keluarga yang ramai, tetapi kita nak dalam kafilah kita ni, Allah dah takdir sejak azali, inilah rakan yang bersama. Sebab nanti di hari akhirat kita harap kitalah juga akan Allah masuk dalam syurga dan jadi jiran tetangga dalam syurga sama-sama. Ya, harapnya macam tu ya. Jadi baik, Ustaz Zuhaili, apa yang Ustaz Zuhaili nak bagi pada kita semua yang birthday? Minta semua orang yang birthday bulan ni ke depan sikit insya-Allah. Okey, rupanya Ustaz Zuhaili nak bagi okey. Cikgu. Puan Salmi, Hajar, Umi. Mem. Siapa lagi? Dua? Nick, Nick. Okey, masya-Allah. Baik, ini anggaplah sebagai orang kata apa dia, ingatan daripada kami semua. Ingatan daripada kami semua. Terima kasih. Siapa? Okey, berapa orang lagi? 1, 2, 3. Nick ya? 4 orang ya? Kat sini dah Nick dekat. Okey, geng ni. Okey. Siapa? Aisyah? Aisyah mana? Aisyah. Okey. So kita ada 4 orang ya. Baik, boleh tak kita sama-sama lah, biasalah orang kata apa? Adat kebiasaannya menyanyikan lagu. So kita meriahkanlah sikit malam ni insya-Allah, sebab orang lain tak ada dalam taman ni. So kita saja. So lagu mana satu? Allah selamatkan kamu. Sama-sama. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu. Again. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu semua. Allah selamatkan kamu. Baik, jom kita doakan bagi Nick, bagi Puan Salmi. Jangan tiup. Umi dan juga Aisyah ya. Semoga ya Allah, minta amin. Ya Allah dipanjangkan umur. Amin. Ya. Dipanjangkan umur. Apa lagi? Diberikan kesihatan.
diberikan keafiatan, dijauhkan daripada bala bencana, malapetaka, diberikan kebaikan sebanyak-banyaknya, diberikan kebahagiaan dalam kehidupan, diberikan apa yang dicita-citakan, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menghantar malaikat kepada mereka, menjaga mereka dan menjadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang terbaik, yang penuh dengan kegembiraan, dan mereka dapat melaksanakan amal-amal yang soleh, yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul, ya. Jadi baik, terima kasih semua, dan amin tadi adalah untuk kita semua, kerana mungkin nanti ada yang kecil lah, untunglah bulan 8, kenapa lah dia umrah pilih bulan 8, patutnya bulan 7 kan. Tapi tak, orang yang aminkan tadi, sebiji apa yang kita amin tu dapat, insya-Allah, ya. Jadi kita minta Puan Salmi datang dengan family, semuanya terbina dengan kasih sayang, ya. Anak-anak Puan Salmi tolong tunjukkan kasih sayang yang terbaik kepada ibu ini, sebab kita boleh banyak kawan, kita boleh banyak fan, kita boleh banyak, tetapi sampai bila-bila kita ada seorang ibu saja. Jadi berilah kegembiraan, jadilah senyuman, ya. Umi pun sama, ya. Aisyah pun ada suami, ada anak-anak semua, alhamdulillah. Ni? Ada. Ni? Ada. Semua kat mana? Family di? Kuala Lumpur. Di KL, ya. Kita doakan, kami doakan insya-Allah. Dia kurang bercakap. Ha? Ustaz Aisyah bakal jadi ibu. Oh, masya-Allah. Oh, masya-Allah. Lancarkan, mudahkanlah. Okey, okeylah dah. Tolong agi-agi lah semua rasa-rasa orang kata. Ambil lah, cubit sorong sikit, insya-Allah. Ustaz dulu, Ustaz dengan awak. Okey, tolong pasing-pasing. Dah siap je, insya-Allah kita berjalan perlahan ke bas. Tu je lah, insya-Allah. Semoga insya-Allah Allah berkatkan majlis kita, sebab kita berada dalam majlis ilmu. Makan, jangan tak makan. Oh, tak kerja. Bismillah. Sedap air. Sedap rasa. Bila ni? Berapa bulan? 4. Dah lepas lah. Allah. Sayang. Apa tu? Oh, sayang. Siapa nak air lagi ambil, ya?